وبركاته. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفيعنا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر علينا يا أكرم الأكرمين. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه ربي. أما بعد. Sihat semua? Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada pagi yang mulia ini, ibu ayah, rakan-rakan sahabat yang dikasihi lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan menyambung dengan sesi yang kedua, iaitu sesi tafsirul Quranil Karim dengan menggunakan tafsir Al-Imam Ibn Kathir. Jadi kita telah pun sampai pada perbincangan ayat yang ke-19. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama membaca terlebih dahulu ayat, dan kemudian kita akan tengok kepada ahkam tajwid, hukum tajwid secara ringkasnya, dan kemudian kita pergi kepada huraian insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Sadaqallahul Aliyyul Azim. Jadi kita tengok sikit berkait dengan hukum tajwid secara ringkaslah. Pada ayat yang ke-19, aja'altum siqayatal haji. Aja'altum mimati bertemu dengan sin, tidak ada dengunglah. Kita sebut mimati bertemu dengan mim, mimati bertemu dengan ba sahaja yang dengung. Mimati bertemu selain daripada mim dan ba, tidak ada lagi dengung. Aja'altum siqa, huruf qa bagi atas jangan disebut dengan siqa.
Siqa. Qaf adalah huruf yang tebal, huruf isti'la. Jadi udara keluar bibir bawah ni agak tertahan sedikit, udara naik ke atas. Jadi siqa, qa kan. Kemudian al-haji. Itu dipanggil mat apa tu? Dia panggil mat lazim. Lazim dalam istilah ilmu tajwid bermaksud 6 harakat lah. Lazim dengan wajib ni benda sama je lah. Tetapi bezanya dari segi istilah. Lazim maknanya wajib dari segi bahasa. Daripada segi istilah, bila digunakan lazim menunjukkan 6 harakat. Mat lazim harfi ke kalimi tu? Dia panggil kalimi sebab dalam satu kalimah. Musaqqal ke mukhaffaf? Saqqal, kerana dia ada unsur idgham kan. Ada unsur idgham. Al-hajj, macam break sikit. Al-hajj, tak boleh tu baca al-haji wa imar, tak boleh. Haji wa imaratal, huruf ra bagi atas tebal. Wa imara, jangan baca wa imara. Wa imara, wa imaratal masjidil harami. Sama jugalah. Kaman amana, hukum nun mati bertemu hamzah izhar halqi. Nun mati bertemu hamzah izhar halqi. Kaman, tak boleh baca kaman tak boleh baca begitu. Kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Fi sabilillah mad arid lisukun. Kalau kita berhenti kat situ, mad arid lisukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ketiga-tiga wajah boleh, tapi yang paling afdal adalah 2. Paling afdal 2 kerana turuk ataupun jalan yang menceritakan tentang 2 harakat itu lebih banyak berbanding dengan jalan-jalan periwayatan yang lain. Boleh ke nak baca 2, 4, 6 sah ke. Kemudian la yastawuna 'indallah. La yastawuna 2 harakat, 'inda hukumnya ikhfa. Nun mati bertemu dengan dal, ikhfa hakiki. 'inda. Lidah kita ni jangan naik ke atas langit sangat, jangan. 'inda. Kan. Wallahu la yahdi, huruf ha ni di bawah dia punya makhraj. Jangan wallahu la jangan bukan bukan ha. Wallahu la yahdi, tapi jangan pula la tak, jangan ditutup mulut jadi bunyi lain. La yahdi. Ha ni macam orang tulis suka kat dalam WhatsApp tu. Ha. Mana ada suka? Ha. Ada? Ha. Dia pada Arab lagi suka. Ada ke? Wallahu la yahdil qaumadh. Huruf dha, hujung lidah berada antara 2 gigi. Allah. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Okey. Kemudian alladzina amanu berapa harakat? 2 harakat. Mad badal dalam qiraat Hafaz tidak ada beza dengan mad asli yang lain, 2 harakat aja. Wahajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim. Mim mati bertemu dengan waw. Dengung ke tak? Tak dengung lah. Wa anfusihim, nun mati bertemu fa, ikhfa. Anfusihim a'zamu darajatan hukum dia izhar. Tanwin bertemu dengan ain. Huruf arhim kha'ahu, alif hamzah ghain ain. Arhim kha'ahu, kha'ain ha. Itu adalah huruf izhar. Okey. Darajatan 'indallah. Perkataan Allah kalau sebelum dia berbaris di atas, maka dibaca tebal pada huruf lam. Lam yang nipis bunyinya la, lam tebal bunyinya Allah. 'indallah. Wa ulaika humul faizun. Faizun mat apa tu? Faiz itu mat wajib. Faiz tu satu perkataan. Faiz adalah satu perkataan.
Faiz maksudnya orang yang berjaya. Orang yang berjaya. Okey. Kemudian yubashshiruhum rabbuhum, mim mati bertemu dengan ra. Dengar tak? Tak dengar. Rabbuhum temu dengan ba, dengar ke tak? Dengar. Dengar ke tak? Dengarlah. Rabbuhum mim mati bertemu dengan ba, dengar. Mim mati bertemu dengan ba, dengar. Jadi yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin. Rahmah, yang baca rahmah salah. Rahmatin minhu. Ada mim yang bertasydid, maka wajib kena dengarlah. Bi rahmatin, rapatkan bibir. Bi rahmatin minhu wa ridwan. Huruf dad dengar ke tak? Dengar tak? Ada qalqalah ke tak? Tak ada. Dan huruf dad dia tidak ada qalqalah. Kalau kita tengok huruf dad ni dia berkait dengan huruf, kan ada huruf syiddah, ada huruf rakhawah. Kan? Huruf syiddah dengan huruf rakhawah. Apa dia huruf syiddah? Qutbu jaddin. Kalau kita belajar sifat huruf qaf, qa, ba, jim, dal. Huruf tu panggil huruf yang syiddah, huruf yang keras. Sebab tu huruf syiddah, antara sifat lain yang ada pada dia adalah qalqalah, melantun, berdetak. Tapi dad dak, warid. Suara tu agak warid. Macam walad, tak boleh. Walad, tak macam itu. Tapi situ jangan terjadilah. Biasanya terjadi macam, sebab dad dekat situ, dad yang bersadu, kita nak sebut pula huruf dad yang kedua. Macam ni biasa terjadi macam waridwan, orang baca waridwan, salah. Waridwaniwa. Hukum dia tu, tanwin bertemu dengan waw, idgham ma'al gunnah. Kalau jumpa tanwin bertemu dengan waw, maka dengarlah. Dengar bukan sahaja dengar, memasukkan tanwin tu ke dalam waw, tanwin, ya. Waridwaniwa wa jannatil lahum. Tanwin bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Yang tu pun kena masukkan tanwin dalam huruf lam, tetapi tanpa dengar. Wa jannatil lahum, tak boleh baca wa jannatin lahum, salah. Wa jannatil lahum fiha na'imum, dengar ke tak? Dengar. Na'imum muqim. Okey, habis itu. Khalidina fiha abada. Fiha situ mat apa? Mat jaiz ke mat wajib? Mana huruf mat dekat situ? Alif. Huruf mat tu alif. Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah ke dua kalimah? Dua perkataan. Fiha satu, abada perkataan yang lain, perkataan yang kedua. Berbeza dengan faiz tadi. Faiz tadi tu huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, iaitu faizun. Faizun tu satu perkataan. Adapun macam fiha abada, huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan ataupun dua kalimah kita panggil. Jadi hukumnya boleh 2, 4, 6. Boleh baca fiha abada, fiha abada, fiha abada. Boleh tiga wajah. Kemudian innallaha indahu. Itu hukum apa tu? Inda ikhfa. Hu tu panggil apa? Dia panggil mat silah tawilah. Mat silah ni apa dia? Mat silah ni adalah huruf mat yang berlaku kepada hak kata ganti nama. Indahu, kita jumpa dalam Quran ada hu tu, maksudnya kata ganti nama kan. Bila hu tu dia bertemu dengan hamzah, maka panjangnya jadi lebih daripada 2. Kan? Panjang jadi lebih daripada 2. Kita panggil lah tawilah, panjang. Kalau dia tak bertemu dengan hamzah, kita panggil lah qasirah, mat silah pendek. Tu istilah dia, mat silah pendek.
Innallaha 'indahu ajrun 'azim. Okey. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhatum mad wajib muttasil, ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum. Tu mad la tattakhidhu ja'iyah, sebab huruf apa dia? Huruf mad. Mana huruf mad dekat la tattakhidhu tu? Alif ke waw? Waw. Jaga-jaga. Dah, perangkak tu yang di situ adalah waw. Dah. Alif tu bukan huruf mad. Sebab tu dibuat alif tanda bulat kat atas tu. Waw tu yang menjadi huruf mad. Okey. Huruf mad ni alif waw ya, awi. Kita sebut awi tu kan. Alif waw ya. Jadi huruf mad waw di situ mati bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan ke dalam dua perkataan? Dua perkataan ataupun dua kalimah. La tattakhidhu tu satu, aba'akum tu satu perkataan yang lain. Jadi dua perkataan yang berbeza. Maka kita boleh baca dua ataupun empat ataupun enam. Barakallahu fiik. Wa ikhwanakum awliya'a. Ini mad wajib. Dah, mad wajib. Berapa harakat? Kita ambil 4 harakat sebab dalam satu perkataan. Ini sa'abul kufra 'alal iman. Ini kita dah jumpa dah tadi. Wa may, nun mati bertemu ya, idgham ma'unah. Wa may yatawallahum minkum, dengung. Lahum pun dengung, minkum pun dengung. Faulaika humuz zalimun. Faula pun panjang 4 harakat. Humuz zalimun mad apa dia? Mad arid lis-sukun. Okey. Ayat yang terakhir, qul in kana aba'ukum. Aba berapa harakat? 4 harakat. Hampir 4 harakat mak wajib. Mak wajib muttasil. Abna'ukum, mak wajib muttasil juga. Wa ikhwanukum wa azwajukum. Tu mim mati tu semua tak ada dengung belaka tu. Mim mati bertemu waw, mim mati bertemu dengan waw. Wa ashiratukum wa amwal. Wa amwalun yaqtaraftumuha. Kenapa tambah nun? Dipanggil iltiqa'u as-sakinain. Kita dah sebut dah dulu. Amwalun, tertulis sikit supaya lebih nampak. Okey. Tengok sikit ya. Oh belakang. Oh sini kau ikut ni. Ikut baru punya. Okey. Amwalun iqtaraftumuha. Kan? Okey. Amwalun. Macam mana bunyi lun pada asalnya? Amwalun. Jadi problem dia dekat sini. Iqtaraftumuha. Qaf ni pun mati juga. Kan? Qaf ni pun mati juga. Hak ni pun amwalun bunyi mati. Jadi bertemu dua mati. Hak ni dipanggil iltiqa. Iltiqa maknanya bertemu. As-sakinain. Ustaz, iltiqa as-sakinain ke bertemu dua mati? Betul ke tu? Hak ni bunyi arab-arab sikit kan? Iltiqa as-sakinain. Jadi bila bertemu dua hak mati, kita bariskan yang pertama dengan baris bawah. Di kaedah ni. Jadi jadilah bunyinya wa amwalun taraftumuha. Ini bunyi gitu kan. Tapi kita sebut ni tambah nun lah. Tambah nun. Boleh kalau ustaz boleh tak kita sebut dengan tambah nun? Jawabnya boleh. Sebut dengan istilah tambah nun pun boleh. Sebab memang tanwin sebenarnya, tanwin adalah tanwin, nun adalah nun. Tetapi dari segi tajwid, sebab kita bincang soal bunyi suara, tanwin dengan nun nun mati memiliki persamaan dari segi
bunyi. Sebab ada orang dia kata, apa guna istilah tambah nun, dah memang ada nun. Tak ada. Tanwin tu asalnya tanwin lah. Nun adalah nun mati lah. Cuma nun mati dan tanwin ada persamaan dari segi bunyi. Amwalun. Amwalun sama bunyi dia. Sama lah. Kan? Contoh kita kata nafisun. Nafisun dengan sama tak bunyi? Sama. Hak ni saya huruf tanwin kan. Hak ni saya huruf nun mati. Serupa bunyi dia. Sama, tapi kalau dari segi penulisan tulis gini salah. Kan? Boleh lah. Boleh kan? Alhamdulillah. Okay, jadi sama amwalun qataraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada. Tijaratun, apa dia hukum dia? Adalah dengung. Tijaratun, tanwin bertemu dengan tak, hukumnya yakhfa. Wa masakinu tardawnaha, itu pun adalah panjang 2, 4, 6, mad jaiz. Ilaikum mina, mim mati bertemu mim, dah hukumnya dengung lah, ataupun dipanggil sebagai dengung. Ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi, tu pun juga ada dengung. Fi sabilihi fatarabbasu, 2 harakat. Hatta, 2 harakat. Ya'tiyallah, jangan baca ya'tiyallah. Salah. Ya'tiyallahu bi'amrih. Wallah, kalau bi'amrih tu kalau kita sambung jadi apa tu? Hatta ya'tiyallahu bi'amrihi. Baca berapa harakat tu? Dia panggil mat apa tu? Maksilah qasirah. Qasirah maknanya pendek. Tawil, tinggi ataupun panjang. Qasir maknanya pendek. Wallahu la yahdil qauman fasiqin. Okey, habis berkait dengan ayat tersebut. Jadi kita tengok kepada tafsirul Quranil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, siapa nak baca boleh baca seorang. Ada yang nak baca? Boleh baca dia punya terjemahan ke tafsir, terjemahan dulu. Pada ayat yang ke, kita ambil daripada ayat yang ke 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 19. Okay. Apakah orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan menguruskan Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Rabb mereka mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keredaan dan syurga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Okey, jadi itu kita baca dulu. Tengok. Aja'altum siqayah. Yang pertama alif dekat depan tu dipanggil alif istifham, pertanyaan. Alif istifham. Tanya pada asalnya dengan tujuan apa? Dipanggil istifham. Tanya pada asal dalam bahasa Arab, tanya alif dekat depan kan, dipanggil istifham. Apa maksud istifham? Bermaksud kita nak minta faham. Nak minta faham. Maksud tanya sungguh lah. Tanya sungguh. Ini asal tujuan daripada pertanyaan. Kita cerita pasal alif dekat depan. Tapi di sana ada alif dengan makna yang lain. Dia panggil adalah istinkar. Tanya dengan tujuan nak berpaling daripada benda. Sebagai contoh, saya boleh tahu contoh sebelum-sebelum kita tanya orang, kita kata mamak ni dah, dia tu kaki bedar dia orang, mu nak bagi dia pegang duit mu. Tanya kan, dah, mu nak bagi dia pegang duit mu. Tanya tujuan tu. Adakah nak tahu? Tanya tadi tujuan supaya tak usah berilah ke dia.
Tu tanya. Ada tanya dengan tujuan apa dia? Dengan tujuan kita tanya tadi tu adalah supaya orang tadi mengingkari perkara tersebut. Samalah macam dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa dia? Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Apakah kamu ingin menjadikan ataupun menyamakan siqayah? Mana siqayah? Siqayah ini yang pertama ada dengan makna iaitu orang yang memiliki bekas ataupun bejana untuk diberi minum kepada orang-orang yang datang daripada luar Arab ke Makkahul Mukarramah. Siqayah dengan maksud sahibus suqyah ataupun siqayah, pemilik kepada gelas khas. Bagi orang Mekah dulu, siapa yang pegang gelas ni ataupun alat untuk memberi minum kepada pelancong-pelancong luar ke Mekah, dia adalah orang yang mulia, bukan barang-barang orang boleh pegang barang. Yang kedua, siqayah dengan makna juga sumber air. Ma'u Zamzam antaranya, telaga Zamzam, air yang berada, itu juga dipanggil dengan siqayah. Jadi di sini Allah Ta'ala nak tanya kita, adakah kamu nak mengira orang yang apa dia? Orang yang memberi minum kepada para haji dan juga para umrah di Masjidil Haram seperti mana orang beriman di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjihad di jalannya. Kata Allah, la yastawuna indallah. Tak sama kedudukan mereka tu di sisi Allah. Ada cerita dia. Cuba kita tengok dalam tafsirnya. Cuba baca, saya baca. Okay, masih baca. Dalam tafsirnya dia kata apa? Dalam tafsirnya Al-Awfi berkata dari Ibn Abbas berkaitan dengan penafsiran ayat ini, para musyrik itu berkata memakmurkan Baitullah dan memberikan minum kepada orang-orang yang melakukan haji itu lebih utama dari orang yang beriman dan berjihad. Maka saat itu mereka berasa bangga dan menyombongkan diri dengan keberadaan mereka sebagai penduduk tanah suci dan yang memakmurkan Baitullah. Maka Allah memberikan pilihan bahawa iman dan jihad bersama Rasulullah SAW itu lebih utama daripada memakmurkan Baitullah dan memberi minum para hujjaj jamaah haji yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu. Semua amal perbuatan itu tidak berguna di sisi Allah jika mereka masih berada dalam kemusyrikan. Jadi jelaslah situ. Jadi Allah Ta'ala sebut apa dia? Tak sama sebab ada cerita daripada ayat ni. Sebelum turun ayat ni ada kisah disebut dalam hadis, dalam riwayat yang lain. Al-Abbas ni ayah kepada Abdullah bin Abbas. Al-Abbas pada ketika tu menyatakan bagaimana dia kata, kamu wahai Muhammad menyangka kamu lebih baik daripada kami, kan? Sedangkan kami ini memberi minum kepada para hujjaj. Ada hak kata orang lain mari yang Arab hak lain pula, aku ini pemegang pintu Kaabah. Kalau aku nak tidur dalam Kaabah, bila-bila je aku boleh tidur dalam Kaabah. Kan? Jadi bila mereka berbalah-balah di situ, lalu ini Allah Ta'ala turunkan ayat menunjukkan apa dia? Orang yang paling afdal adalah orang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang berjihad di jalannya. Sebab itu Allah Ta'ala mengajar kita supaya berbangga dengan sesuatu yang kita boleh usahakan, bukan dengan sesuatu yang Allah Ta'ala pilih kamu secara asal. Contoh, di antara benda yang disebut oleh Al-Imam Mutawalli Sya'rawi, orang Arab ni berbangga contoh dengan menjaga Mekah. Tak pelik dia orang boleh jaga Mekah, sebab memang baka dia orang daripada dulu ni memang duduk di Mekah. Keturunan dia orang memang duduk di Mekah. Benda itu bukan pilihan. Nak lahir daripada perut seorang raja, nak lahir daripada perut seorang permaisuri dengan lahir daripada perut seorang miskin, itu pilihan kita ke tak? Itu bukan pilihan kita. Pilihan kita sesuatu benda yang Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita, lalu kita mengikuti perkara tersebut. Itu pilihan kita. Jadi di antara sikap yang ada pada orang Arab, mereka suka berbangga dengan benda yang bersifat pilihan daripada Allah tanpa ada pilihan daripada manusia. Macam keturunan, berbangga dengan keturunan, berbangga dengan mereka adalah Sayyidul Arab, adalah pemimpin kepada Arab. Sedangkan soal orang tu berketurunan pemimpin dan tak pemimpin, dia itu merupakan apa dia? Merupakan percaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi soal iman,
Allah Ta'ala bentangkan hidayah kepada kamu, cerita tentang hidayah kepada kamu, sama ada kamu memilih tak memilih, itu berdasarkan kepada usaha kamu, yakni niat kamu. Kalau kamu mengikuti hidayah boleh, kamu tidak mengikut pun juga boleh. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berjihad di jalan Allah, mereka sepatutnya yang lebih mulia. Kenapa dia? Kerana apa yang mereka lakukan itu dengan apa dia kita katakan, dengan pilihan. Mereka memilih sesuatu yang Allah Ta'ala buka pilihan kepada mereka, mereka memilih perkara tersebut. Jadi sebab itu di antara benda yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian dia kata apa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Perkataan zalim, zalim ini adalah perkataan yang umum, yang mana maksud zalim adalah wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Itu dipanggil zalim. Sebab itu apabila turun ayat zalim ini, di antaranya Allah Ta'ala sebut alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yang pernah kita cerita sebelum ni. Mereka yang beriman, yang tidak pernah memakaikan diri mereka, tidak pernah memakai maksudnya tak pernah melakukan kezaliman, mereka inilah adalah orang yang aman di sisi Allah. Mereka inilah orang yang mendapat hidayah. Masa turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu, ramai di kalangan orang Arab, sahabat-sahabat Nabi berasa gelisah. Sebab mereka katakan, siapakah di kalangan kami yang tak pernah melakukan kezaliman? Bila datang berjumpa dengan Nabi, apakah Nabi kata? Nabi kata, alam tasma' liqaulillah fi Luqmanil Hakim. Kamu tak dengar ke perkataan Allah Ta'ala pada menceritakan tentang Luqmanul Hakim? Apa kata Allah? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak-anak aku, jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Maksudnya dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika, salah saya surah Al-An'am, kita tengok balik lah. Jadi perkataan zalim di situ ditafsirkan dengan makna syirik. Jadi zalim ni asal benda je, orang buat maksiat pun zalim. Allah Ta'ala bagi anggota tangan pada dia, kaki pada dia, mata pada dia, pendengaran pada dia. Dia melakukan, menggunakan perkara tersebut pada benda yang Allah Ta'ala tak redha. Jadi zalim juga. Jadi itu yang sahabat tanya tu. Jadi dalam ayat ni tengok Allah Ta'ala kata apa? Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Siapakah zalim di sini? Zalim di sini iaitu orang-orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala juga. Mereka yang mensyirikkan Allah, yang duk bangga-bangga kata apa dia? Saya tukang bubuh air pada orang Arab, saya pemegang pintu Kaabah. Allah Ta'ala kata kami tidak memberi hidayah pada orang yang zalim. Di sinilah kata Imam Mutawalli Sya'rawi, kalau ada orang guna hujah, dia kata saya buat jahat ni adalah hidayah daripada Allah, pemberian daripada Allah Ta'ala, Tuhan jampak. Ini dalil dia. Allah Ta'ala kata apa dia? Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Yang kamu buat jahat tu bukan daripada Allah, maksudnya daripada iblis laknatullahi alaih. Okey, daripada diri kamu, daripada nafsu kamu, kan? Yang dinamakan sebagai perbuatan zalim. Kemudian dia kata daripada An-Nu'man bin Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, suatu ketika aku berada di mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sekumpulan sahabat. Lalu seorang di antara mereka berkata, aku tidak peduli untuk tidak mengerjakan suatu amal perbuatan kerana Allah setelah aku dimasukkan Islam. Aku hanya akan memberi minum orang-orang yang melakukan haji. Maksudnya, walaupun setelah masuk Islam, orang Arab ni masih ada sikap berbangga, merasakan bahawasanya perbuatan memberi minum orang-orang hujjaj, para haji dan para umrah ni suatu benda yang paling mulia di sisi mereka. Kan? Jadi lepas masuk Islam, amalan yang aku nak buat amalan ni. Seorang yang lain berkata, bukan hal itu, akan tetapi memakmurkan Masjidil Haram.
Seorang yang lain berkata, bukan demikian, akan tetapi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada apa yang kalian katakan. Seorang kata, aku dok kira lepas aku masuk Islam aku nak memberi minum para hujaj. Seorang kata, hak tu bukan makna imaratul Masjidil Haram. Imaratul Masjidil Haram bermaksud kamu membangunkan Masjidil Haram, menjaga dia, mengisi Masjidil Haram dengan ilmu, kan? Mendekatkan orang kepada Allah. Hak ni kata gini, hak ni kata yang dimasukkan dengan imaratul Masjidil Haram bermaksud kamu berjihad mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka Sayyidina Umar Al-Khattab membentak mereka dan berkata, janganlah kalian meninggikan suara dekat mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hari itu adalah pada hari Jumaat. Jika kamu telah melakukan solat Jumaat, maka temuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanyakan tentang apa yang kalian perselisihkan. Lalu anjuran itu dilakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat apa dia? أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Itu ayat ni. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengamalkan, mengerjakan haji dan menguruskan Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ayat ini bukan bermaksud kerja buat memberi minum para hujaj itu tidak ada langsung kemuliaan. Tetapi ayat ini nak menerangkan kepada kita kemuliaan dan kebaikan itu, benda tu dikira mulia berdasarkan benda yang Allah Ta'ala kira mulia. Bila Allah Ta'ala kata benda tu mulia, maka jadi mulia lah dia. Maksudnya perkara mulia tak mulia bukan pada zat benda tu sendiri. Contohnya, orang Arab menganggap bila we minum kepada hujaj, maksudnya perbuatan itu mulia pada dirinya sendiri. Tapi kalau sekiranya mereka memberi minum kepada para hujaj dengan tujuan apa dia? Dengan tujuan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya beri minum para haji ni sebab ini salah satu daripada perbuatan memakmurkan rumah Allah. Beri orang makan, beri orang minum, kan? Salah satu daripada perbuatan memakmurkan rumah Allah. Maka perbuatan tu jadi mulia. Maksudnya mereka kena faham kemuliaan perbuatan ini yang pertama bertunjangkan kepada iman. Bertunjangkan kepada iman, bukan bertunjangkan kepada perbuatan itu semata-mata. Bukan disebabkan awak bagi makan tu, tapi awak bagi makan tu kerana Allah. Awak bagi makan tadi kerana memakmurkan rumah Allah. Awak bagi makan tadi awak sedar kerana ia salah satu daripada elemen memakmurkan rumah Allah Ta'ala, maka barulah benda tu menjadi mulia untuk diri kamu. Jadi Allah Ta'ala menempelak golongan-golongan kafir ni sebab dia rasa dengan perbuatan tu semata-mata dikira dia hebat dah. Itu yang tidak betul. Kemudian dia kata, hal ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Daud dalam sahihnya Imam Muslim, Abu Daud dan juga Ibnu Jarir At-Tabari dengan lafaz ini. Ibnu Mardawayh dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dalam tafsir mereka, begitu juga dengan Ibnu Hibban dan sahih. Jadi ayat ini aja'altum siqayatal haji ni ada sababun nuzulnya, ada sebab turun. Apa sebab turun ni? Ni kisah orang hok duk baloh kat mimbar ni tadi tu. Aku nak jadi pemberi minum, aku gini-gini. Jadi Allah Ta'ala turunkan menerangkan yang kemuliaan itu, yang pertama iman kamu, keyakinan kamu kepada Allah. Yang kedua, kamu buat benda wajahada fi sabilillah. Jihad maknanya bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Maksudnya jihad ini bukan sahaja dengan pedang. Segala benda yang boleh memelihara dan memakmurkan agama Allah termasuk dalam konsep jihad. Nabi sebut dalam hadis, kita sebut sebenarnya, jahidul musyriki nabi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan diri kamu, wa anfusikum dengan diri kamu, dengan harta kamu dan juga dengan lisan kamu. Lisan ini termasuklah penulisan.
ulama duk tulis kitab tafsir, antaranya benda termasuk dalam kategori jihad juga. Dia dah tak ada dah, tapi lisannya masih lagi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penulisan. Kemudian ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Okey, boleh baca? Nak baca? Hai orang-orang, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri kamu keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, pendidikan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allahuakbar. Okey. Jadi kita tengok ayat yang tadi, aja'altum siqayatal haji. Nah, ayat itu ditafsirkan dengan apa? Ayat itu ditafsirkan dengan apa? Ditafsirkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ditafsirkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga ayat tersebut ditafsirkan dengan apa dia? Dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan ayat Al-Quran yang lain. Sebab kalau kita tengok dalam tafsir Al-Quran ni, qala al-Aufi fi tafsiri an Ibn Abbas fi tafsiri hadhihi al-ayah illa al-musyrikuna qalu imaratu baitillah wa qiyamun 'ala as-siqaya khairun mimman amana wa jahada wa kanu yafkharuna bil harami wa yastakbiruna bihi min ajli annahum ahluhu wa 'ummaruhu fadhakara Allah istikbarahum wa i'radahum faqala ahli al-haram min al-musyrikin. Jadi kita dah beritahu ayat tadi, ada orang yang berbangga dengan pekerjaannya sebagai pemberi minum kepada para hujjaj, yang berbangga mereka ni pegang anak kunci Kaabah dan seumpama dengannya. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain daripada surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala kata apa dia? Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala a'qabikum tanqisun mustakbirina bihi samiran tahjurun. Qad kanat ayati tutla alaikum, sesungguhnya dah beberapa kali ayat-ayatku dibaca kepada kamu. Sebab tu dalam Al-Quran ada satu ayat yang menyatakan punca orang Arab menolak Rasulullah SAW satu sebab ayat tersebut diturunkan kepada lelaki yang bukan di kalangan orang bangsawan. Itu bukan kerana mereka tak tahu tentang mukjizat ayat tersebut. Kan kita dah beritahu tentang mukjizat. Mukjizat ini Allah Ta'ala akan berikan suatu benda yang sesuai dengan keadaan dan zaman tersebut. Sebagai contoh, kita ambil contoh berenang. Berenang kan, biasa orang boleh berenang, kita kata dalam 1 kilometer dalam tempoh paling laju, kita kata 2 minit, dalam tempoh setengah jam, contoh-contohlah kan, 1 kilo setengah jam, contoh pelawak tu kan. Tapi tiba-tiba ada orang boleh 10 kilo, kira dia lah orang paling alim sekali buat berenang ni. Orang boleh berenang 10 kilo setengah jam. Dipanggil perkara yang mencari hukum adat. Jadi bila orang hak berenang ni tengok, dia kata dia tahu apa dia. Hak ni bukan tenaga biasa-biasa daripada diri dia. Sama lah juga macam contoh ahli sihir. Ahli sihir pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mereka ni boleh kata memang maha guru lah dari segi sihir. Tidak ada sesuatu pun yang boleh mengatasi ilmu sihir mereka pada ketika itu. Zaman kemuncak sihir pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu mukjizat yang Allah Ta'ala datangkan kepada mereka pada ketika itu apa dia? Iaitu dengan sihir. Dengan sihir. Jadi bila mereka tengok Nabi Musa lempar tongkat tu berubah menjadi ular yang sebenar, maka ahli sihir ni apa yang berlaku? Fa'ulqiyas saharatu sajidin, segera ahli sihir menjadi mukmin. Kalau kita fikir dengan logik tak, macam mana tiba-tiba boleh beriman? Sebab ilmu ahli sihir dah berada pada kemuncak tentang sihir. Jadi bila dia tengok perbuatan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia tahu itu bukan sihir. Itu bukan sihir. Sebab itu inilah yang berlaku kepada orang Arab. Sebab tu kita tengok hak mengaku-mengaku nabi kat Malaysia kita ni.
ada surah terakhir diturunkan kepada dia. Itu pun dah karut dah. Biasa mukjizat ni Allah Ta'ala akan bagi dengan sesuai dengan zaman tersebut. Zaman kita ni zaman teknologi, tiba-tiba turun pula tentang sastra kan. Jadi benda tu pun dah nampak macam ada ciri-ciri benda hak tak kena. Zaman Rasulullah SAW orang cukup pakar dalam bahasa. Sampai peringkat di negara Arab ada dipanggil suq, ada suq ukaz, ada pasar-pasar. Pasar-pasar ni bukan pasar jual barang-barang biasa semata-mata, tetapi pasar tersebut diasaskan kerana menjual syair, ketinggian bahasa. Dekat pasar tu ada orang akan mari, dia akan bertanding buat syair tanpa menulis dan memikir dahulu. Pop. Kerana lisan Arab ini adalah lisan yang cukup payah nak tersasul. Kefasihan yang begitu hebat yang Allah Ta'ala berikan kepada lisan dan juga lidah orang Arab. Lalu tu bila mana turun Al-Quranul Karim, yang mana mereka tahu Muhammad bukan orang yang belajar syair, dan turun pula bahasa Al-Quran, bahasa Quran lebih tinggi kedudukannya daripada bahasa para syuara. Kerana tu Abu Jahal sendiri berapa kali gingita dengar Nabi baca Quran kerana keindahan bahasa yang ada pada Al-Quranul Karim. Tapi disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu ayat Al-Quranul Karim, mereka menolak kerana satu je. Bukan mereka tak tahu ketinggian bahasa Quran, tetapi kerana Quran diturunkan kepada lelaki yang bukan daripada kalangan bangsawan, kedudukan tinggi. Jadi mereka menolak berpunca daripada apa? Takabbur, sombong. Sebab tu sombong ini merupakan perkara yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu setengah daripada para ulama menyatakan mana-mana orang yang beribadah dalam keadaan merasakan kekuatan ibadah hadir pada diri dia lebih baik pada orang berbanding dengan orang yang buat maksiat dalam keadaan di balik ke rumah dia menangis teresok-esok kerana mengenangkan ada orang yang jauh lebih baik daripada dia, ada orang yang lebih baik daripada dia, dan dia merasakan seolah-olah dia ni terlalu dekat dengan neraka Allah, bimbang Allah Ta'ala tak ampun dia, bimbang Allah, dia nak berubah tapi kekuatan tu agak kurang. Kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, boleh jadi orang hak tu lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berpunca daripada tawaduk dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang satu lagi kerana memakaikan dengan sikap takabur. Iblis punca dilaknat oleh Allah kerana apa dia? Takabur. Buat dosa, Nabi Adam ada tak tersilap buat? Nabi Adam ada kesilapan terbuat, tapi Iblis buat silap dalam keadaan dia sombong dengan perbuatan diri dia. Jadi begitulah dengan apa yang berlaku kepada orang-orang Arab. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun, qad kanat ayati tutla alaikum, dibacakan beberapa kali ayat kepada kamu, fakuntum ala a'qabikum tanqisun, kamu memalingkan buku lali kamu ke belakang. Maksudnya kamu berpaling. Maksudnya satu isyarat berpaling. Mustakbiri nabihi samiran, kamu berasa takabur dan kamu bersembang-sembang pada waktu malam dalam keadaan mengata kepada Nabi, dalam keadaan mengata kepada Nabi, tahjurun, dan kamu jaharkan, kamu orang panggil i'lankan kamu punya kesombongan tadi. Jadi ayat ini, surah Al-Mu'minun ini menafsirkan siapa itu zalimun. Ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 66 dan juga 67 menafsirkan makna zalim. Yang disebutkan sini Allah Ta'ala sebut apa dia? Wallahu la yahdi qaumaz zalimin. Yang ni yang daripada ayat Quran yang lain. Jadi metod yang Al-Imam Ibn Kathir gunakan ayat Al-Quran menafsirkan ayat Al-Quran yang lain. Apa maksud zalim kat sini? Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tanqisun mustakbirina bihi samiran tahjurun. Ini ciri-ciri orang yang berlaku zalim. Okey. Kemudian pada ayat yang seterusnya, ayat yang 23. Ayat 23 apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa kamu dan saudara-saudara kamu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran dan keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang yang zalim. Maksudnya dalam kaedah menyatakan ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan kekufuran itu boleh membawa kepada kekufuran. Kekufuran maksudnya dosa lah. Jadi kan kita dah bincang sebelum ni,
tentang perasaan takut dan juga sayang. Ada takut yang disebut sebagai atifi, kan? Sayang dipanggil al-hubbu al-atifi. Sayang yang disebut sebagai sayang yang lahir daripada apa? Disebut apa ni? Al-hub. Al-hub ni maksudnya kasih sayang. Al-hub ada yang bersifat dengan atifi. Atifi ni maksudnya apa ni? Yang lahir daripada jiwa manusia, yang naluri manusia yang semula jadi. Contoh sayang kepada anak. Orang bincang tak sayang pada anak? Orang tak bincang dah. Saya sayang anak saya. Awak tahu tak saya sayang anak saya? Orang tak sembang benda itu. Tak, mana ada orang sembang sayang pada anak? Semua orang sayang pada anak, kerana sayang kepada anak itu bersifat atifah. Atifah ni maksudnya naluri. Naluri ataupun perasaan. Yang kedua kita sebut bahawa ni ada hub yang bersifat aqli. Aqli iaitu akal. Sama juga bukan setakat hub. Ada yang dinamakan sebagai al-khawf, takut. Nah, yang mana takut ini, takut yang bersifat akli ini, dia perlu kepada berfikir. Perlu kepada fikir. Contoh apa dia? Kita katakan, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wahai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan bapa-bapa dan saudara kamu sebagai pemimpin kamu, yakni ikutan kamu. Kalau kita fikir secara naluri dan juga perasaan kita, mestilah ayah yang kita kena jadikan sebagai ikutan kita, pemimpin kita, sebab dia kan ketua keluarga. Dia yang beri makan pada kita. Dia yang tolong jaga sara kita. Tapi bila kita fikir dengan panduan wahyu, hakikat yang memberi makan kepada bapa aku tadi itu bukan diri dia sendiri, tapi siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakikat yang memberikan kebahagiaan kepada keluarga aku bukannya bapa aku sendiri, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka nak sampai kepada tingkatan tu diperlu kepada iman dan fikiran. Jadi di sinilah yang menyebabkan apa dia? Menyebabkan Allah Ta'ala kata, sesiapa yang bertindak mengambil pemimpin-pemimpin di kalangan kafir, sama ada ayah dia ataupun adik-beradik dia, ikutan dia, panutan dia, ikutan dia, maka dia dikira sebagai orang yang zalim. Kita tengok pada syarahan dia, kata apa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan agar meninggalkan orang-orang kafir meskipun mereka itu adalah bapa atau anak kita. Demikian pula melarang kita bersahabat. Bersahabat maksudnya menjadikan mereka sebagai bitanah. Kan kita sebutlah ayat sebelum ni, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Cerita tentang jangan kamu jadikan orang kafir sebagai rakan karib. Rakan karib maksudnya berkongsi segala masalah apa di keluarga, masalah ni kan, berkongsi, menjadikan mereka orang kepercayaan. Melarang kita bersahabat dengan mereka jika mereka lebih memilih kekafiran daripada iman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mengingatkan hal ini di ayat yang lain, yang mana Allah Ta'ala sebut, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Iaitu kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan juga Rasulnya. Kita nak faham macam mana sayang kerana Allah ni, sayang dengan akal. Contoh, kita dah beritahu tentang hadis Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata apa dia? Wahai Rasulullah, tidaklah aku ini menyayangi mana-mana makhluk atas muka bumi ni lebih daripada aku menyayangi kamu, melainkan aku sayang pada diri aku mula-mula. Maksudnya, nak banding aku sayang ke anak aku, nak banding aku sayang ke orang lain, kamulah aku paling sayang. Tapi antara kamu dengan diri aku sayang diri aku lagi. Sebab apa? Itu adalah normal, kan? Maksudnya bersifat atifi, naluri, kan? Mestilah kita sayang diri kita banding orang lain. Tapi Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa waladihi wa nafsihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang
melainkan aku ini terlebih dikasihi oleh dirinya berbanding dengan anak-anak dia, berbanding dengan manusia yang lain, barulah dipanggil sempurna iman. Jadi macam mana kita nak faham hadis ni? Sedangkan normal lah Allah Ta'ala buat sayang pada anak mestilah mula-mula. Jadi Nabi ajar kita, awak kena sayang atau awak kena guna akal awak. Kan? Kena guna akal macam mana? Awak sayang kepada anak awak, adakah awak nak kasih sayang awak tu terputus di atas muka bumi semata-mata? Kita tak nak. Kita nak keluarga kita ni berkekalan sampai ke akhirat. Tak, keluarga kita, anak-anak kita berkekalan sampai ke akhirat. Jadi nak kekal sampai ke akhirat, bahagia sampai ke akhirat ni, siapa yang menyebabkan kita ni boleh kekal tak kekal dalam syurga ni? Hanya satu, Allah. Betul tak? Allah yang berkuasa mutlak menentukan kita segala-galanya. Macam mana awak nak follow ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala supaya semua keluarga awak ni bukan bertemu atas muka bumi je, tapi ke akhirat esok sekali? Macam mana? Berasaskan kepada sayang kepada Rasulullah, kan? Berasaskan kepada sayang kepada Rasulullah. Jadi awak nak mengecapi kebahagiaan anak bersama dengan anak-anak awak dan sebagainya, mesti awak meletakkan sayang nombor satu awak kepada Rasulullah, kerana dia merupakan utusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kasih sayang yang Nabi ajar ni dia bersifat akal. Faham tak? Kasih sayang ni bersifat akal. Kita kena fikir dengan akal kita dahulu. Boleh jelas? Kita kena fikir dengan akal untuk kita dapat macam mana sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian disebut apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar meninggalkan orang kafir meskipun mereka itu adalah bapa atau anak kita. Demikian pula melarang kita bersahabat dengan mereka jika mereka lebih memilih kekafiran daripada iman. Sebab bila dia pilih kafir, kita ikut rentak orang kafir, kita akan dapat apa dia? Kita akan dapat kekufuran. Bila kita dapat kekufuran, maka apa dia? Kalau kata takdir dapat bahagia atas muka bumi, setakat atas muka bumi. Di akhirat esok tidak ada lagi apa-apa kebahagiaan yang kamu dapat kecapi. Tapi bagi orang yang menggunakan akal dia tahu milik mutlak kebahagiaan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat kebahagiaan yang berpanjangan, kamu kena ikut Rasulullah. Yang ni kata kena fikir ni. Kena fikir. Jadi nak tak nak, cinta Nabi paling tinggi berbanding dengan cinta benda lain. Sebab tu bila Sayyidina Umar disebut dengan tidaklah aku kesempurnaan iman itu bila mana cinta aku yang tertinggi. Lalu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, sekarang ini kamu aku lebih kasihi berbanding dengan orang lain. Nampak Sayyidina Umar ubah? Sebab Sayyidina Umar mula faham kasih ni bukan setakat melibatkan naluri semata-mata, tapi kena fikir jauh sikit, kan? Okay. Kemudian dia kata apa dia? Dia kata kamu tidak akan mendapati suatu kaum. Habis dah kita baca. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulnya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang lebih mengutamakan keluarga dan kerabat daripada Allah, Rasulnya dan daripada jihad di jalannya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. Jika ayah-ayah kamu, bapak-bapak kamu, jika anak-anak kamu, dan jika adik-beradik kamu, isteri kamu, kaum kerabat kamu, dan harta yang kamu usahakan dan perniagaan kamu, lebih kamu khawatirkan apa dia? Khawatirkan apa dia? Kehilangannya, dan kamu bimbangkan kemiskinan daripadanya. Maka fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kamu nantikanlah apa dia? Iaitu kebinasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ayat ini kata Al-Imam Mutawalli Sya'rawi, ketika mana berlaku Fathu Makkah, apa yang berlaku? Orang keluar daripada Mekah, kan? Arab-Arab peniaga yang besar-besar ni keluar daripada, diusir daripada Makkatul Mukarramah. Maksudnya bila mula-mula mereka diusir, apa benda yang berlaku? Kalau tengok secara logik dia, maka ekonomi dia akan mula merudum lah.
Sebab apa? Sebab masa tu sebelum ni perniagaan dikawal selia oleh orang-orang pembesar-pembesar Quraisy. Dalam peristiwa Fathu Makkah, Nabi berjaya menguasai balik Mekah, dan Arab-Arab hak tak mahu masuk Islam ni, yang jadi kekah-pengak hak bunuh sekutu Rasulullah ni dan sebagainya, mereka diusir keluar daripada Mekah. Yang nak dengar wahyu boleh stay, dak hak degil-degil keluar. Maka dia orang keluar daripada Makkatul Mukarramah. Hak keluar-keluar ni semua geng-geng nega ni. Semuanya orang-orang hebat. Kerana tu Allah Ta'ala bagi peringatan dengan ayat ni. Maksudnya apa dia? Secara logik, kalau kamu tengok dengan logik depan kamu, tak ada orang nega, maka apa akan berlaku? Nurut naluri dan perasaan, mestilah kamu akan terus kebuluran dan susah. Tapi kalau kamu melihat dengan akal yang dihubungkan dengan iman, rezeki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama mana kamu jaga hubungan kamu dengan Allah, Tuhan yang akan bagi rezeki pada kamu. Tuhan yang akan bagi rezeki pada kamu. Maka di sinilah Allah Ta'ala berikan peringatan kepada orang-orang Arab yang terdekat pada ketika itu. Sebab tu kata Allah Ta'ala, tunggulah hukuman apa yang akan menimpamu. Oleh kerana itu selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Hingga Allah mendatangkan keputusannya. Sebab apa? Allah Ta'ala suruh orang beriman belajar daripada sejarah. Kamu sebelum ni, kamu dah pernah berpakat belum dengan orang-orang kafir? Dah berapa kali dah perjanjian kamu buat dengan mereka kan? Sikap orang kafir ni, dia akan redha dengan mulut mereka, tetapi mereka tak redha dengan hati mereka. Kan kita baca dalam ayat sebelum ni kan, yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Masa nak berjanji dengan kamu, masa mereka tak kuat, ya boleh tak ada masalah, boleh awak nak apa, kita akan ikut sahaja. Ini di antara sikap yang ada pada golongan kufar. Bila mereka lemah, contohlah kalau kata apa yang berlaku masa orang kafir ditawan di Mekah, kalau katalah orang Islam, kesian, fikir-fikir dah, ada dia orang ni bagus juga, boleh kot nega-nega lagi, boleh ambil manfaat pada orang, biar mereka stay di Mekah. Dia orang buat perjanjian balik. Apa yang akan berlaku? Akan berlaku peristiwa yang sama macam sebelum ni. Maksudnya mereka akan cari kekuatan, kumpul kekuatan, buat benda yang sama. Bila mereka kuat, mereka akan menindah kamu sekali. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba quluhum wa aktsaruhum fasiqun. Kan kita dah sebut pun ni, Allah Ta'ala istilahkan kebanyakan mereka ini fasik, maksudnya jahat. Ada sikap jahat dalam hati mereka. Kalau la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimmah. Kalau mereka mampu menguasai kamu, mereka tak akan hirau sama ada kamu ini adalah illan, kaum kerabat, wala zimmah ataupun perjanjian. Illan maksudnya kaum kerabat. Kalau mereka menguasai kamu, kata Allah, mereka tak hirau lah mu ni kaum kerabat dia ke, pok saudara dia ke, jiran dia ke. Zimmah, kamu ada perjanjian, dia tak cara dah. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kamu tak mahu ikut aku, kamu stay dengan cara kamu, teruslah. Fatarabbasu, tunggu hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga kebinasaan. Allah Ta'ala bagi peringatan kepada apa dia? Kepada orang-orang yang beriman. Tengok dalam sebuah hadis yang sahih, ada cerita hadis Sayyidina Umar Al-Khattab kan, dalam 140 tu ada tak? Tengok dia kata apa. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni dalam kekuasaan Allah, tidak beriman, yakni tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Sebab tu kita kata tadi, kasih sayang ada dua. Yang pertama, al-hubbul atifi, kasih sayang yang bersifat naluri. Anak sayang pada bapak, bapak sayang pada anak, mak sayang pada anak. Itu benda tak bincang lah. Tapi Nabi kata, kamu perlu letakkan kedudukan yang paling tinggi. Kan? Macam mana? Kamu kena gunakan akal. Sebab yang mengeluarkan kamu daripada perut mak kamu ini Allah. Yang menyebabkan kasih sayang ibu kamu kepada kamu masa kecil Allah.
yang menyebabkan bapak kamu boleh bersengkang mata, boleh bersusah payah cari rezeki untuk kamu? Allah. Kamu nak kenal Allah melalui siapa? Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kasih sayang yang tertinggi adalah kasih sayang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, okey, bang boleh aja cuba baca sikit Imam Ahmad. Dia kata Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil 'inati aqadtum bi adnabil baqari wa raditum bizar'i wa taraktum al-jihad sallallahu alaihim dan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalian telah melakukan jual beli secara hina, yakni berunsur riba. Kalian sibuk dengan peternakan, puas dengan pertanian dan meninggalkan jihad. Nescaya Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang Allah tidak akan mencabutnya hingga kalian kembali kepada ajaran agama kalian. Jadi hadis ini menyatakan apa dia? Dia kata daripada Imam Ahmad, daripada Abu Daud, meriwayatkan daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar yakni Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ibnu Umar ini digelar sebagai as-sahabi al-mutaassi bi Rasulullah, sahabat yang paling banyak ikut gerak-geri Nabi. Kan? Jadi sebenarnya perbuatan dipanggil jibiliyah. Jibiliyah ni cara Nabi berjalan, benda-benda yang memang benda Allah Ta'ala buat semula jadi. Orang kan berjalan kan lain-lain cara dia. Tak, Nabi di antara benda yang disebut dalam hadis, Nabi ni berjalan laju. Ka'annama yanhattu min sababin, seakan Nabi turun daripada cerun. Nabi berjalan laju. Sahabat-sahabat yang nak ikut Nabi berjalan seakan-akan kena perah sedikit tenaga mereka untuk jalan belakang Nabi SAW. Tapi antara orang yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah yang nak ikut cara Nabi sungguh ni adalah Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ni kata Sayyidatina Aisyah sendiri tentang Abdullah bin Umar. Dia kata apa dia? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian telah melakukan jual beli dengan ainah. Apa dia bay'ul ainah? Belajar dah kan bay'ul ainah. Apa dia bay'ul ainah? Ingat tak? Iaitu seseorang yang melakukan jual beli bukanlah dengan tujuan untuk mendapatkan barang, tapi nak dapat pitih, kita kata mudah-mudah. Contoh apa dia? Contoh, saya kata kepada Abu, kan, Abu nak pakai duit 1,000, kan, nak dapatkan duit 1,000. Saya kata boleh nak pakai duit 1,000, tapi syarat mu kena beli iPad ni dengan saya. Awak kena beli iPad ni dengan saya. Saya jual harga dia 2,000 dengan bayaran ansuran. Bukan bayar 2,000 sedebak, bayaran ansuran. Beli iPad ni 2,000 dengan saya. Okey, boleh? Dia kata, awak ikut je step saya ajar, dia kata. Tak? Jadi dia pun, Abu pun belilah dengan saya dengan harga 2,000. Tapi bukan bayar sedebak, bayar ansuran. Tak kena bayar lagi lah, bayar start bulan depan, saya kata, kan. Jadi saya bukan nak tab, saya bukan nak iPad, saya nak pitih. Tak apa, awak jual balik kat saya dengan harga 1,000, saya bagi awak cash. Kan. Jadi Abu buat apa? Abu jual balik pada saya dengan harga cash 1,000. Saya pun bagi siapa? Cash 1,000 kepada Abu. Dapatlah Abu tadi pitih dia 1,000. Kata para ulama, bai'ul ainah ini sebagai ulama kata haram hukum dia. Sebab apa? Sebab dia bukan bermatlamatkan kepada nak membeli barang, tetapi nak menghalalkan benda-benda yang ada unsur riba. Dia panggil hilah. Sebab kalau saya bagi direct pinjam pada Abu, saya kata awak pinjam 1,000, awak bayar 2,000, jelas itu memang riba. Itu memang riba. Dia panggil riba nasi'ah dan juga riba fadl. Maksudnya riba nasi'ah, tangguh dengan tempoh yang bertangguh tadi, dia kena bayar lebih. Fadl pun kerana dia kena bayar lebih daripada duitnya. Tapi dekat sini tak boleh jadi riba. Tak boleh nak kata riba. Sebab apa? Sebab transaksi pertama tadi adalah jual beli. Saya jual barang, saya bukan beli saja, saya jual barang, dan saya bagi dia tempoh untuk membayar. Sebab itulah Lalu ada ulama sebut, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Sesiapa yang mengaji fiqh, mendalami fiqh,
tetapi tidak mendalami tasawuf, dia akan jadi fasik. Nampak? Nak kata cerdik dah orang macam ni. Dia cerdik, tetapi dia nak berhelah dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dipanggil sebagai inah, bai'ul inah. Matlamat inah ini dia bukan berasaskan kepada apa dia kita panggil? Dia bukan berasaskan kepada jual beli barang, tetapi dia nak kepada ain, yakni duit tu. Kan? Kemudian dia kata kamu melakukan jual beli cara inah. Kalian sibuk dengan penternakan adnabil baqar, maksudnya ekor lembu. Tapi ni dia panggil kinayah. Sebut ekor lembu maksudnya tengok ekor lembu, maksudnya duk kira lembu sama. Ada duk kira apa dia, cukup tak ternakan, sihat ke tak. Puas dengan pertanian dan meninggalkan jihad di jalan Allah. Nescaya Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang Allah tidak akan mencabutnya hingga kalian kembali kepada ajaran agama kalian. Maksudnya apa dia? Maksudnya kalau semua orang atas muka bumi ni hanya sibuk dengan kehidupan dunia je, lama-lama orang jahat akan buat apa? Orang jahat akan mengambil kesempatan terhadap orang-orang yang baik, maka akan lenyaplah juga kebaikan suatu ketika. Lenyap maksudnya manusia akan menghadapi kesukaran. Walaupun kita katakan Allah Ta'ala boleh memberikan kemenangan, tapi di sana adanya satu sunnatullah, adanya satu perjalanan yang Allah Ta'ala tetapkan pada diri kita. Jadi dalam ayat yang kita baca tadi, iaitu ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah. Ayat apa tadi kita baca tadi? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Dalam ayat tersebut, yang pertama sekali Ibnu Katsir dia menafsirkan ayat tersebut, dia menghurai ayat tersebut. Kemudian dia bawa apa dia? Dia bawa tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyokong makna ayat tersebut. Allah Taala kata, kalau sekiranya kamu mengutamakan kasih sayang pada mak ayah kamu, ibu bapa kamu yang kafir, kamu jadikan mereka sebagai panutan, ikutan pemimpin kamu, kamu tunggulah azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan didatangkan apa dia? Didatangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita kepentingan menyayangi Nabi itu mestilah mengatasi segala-galanya. Bila kita sayang Nabi melebihi segala-galanya, barulah bolehlah kita kata nak buat kerja apa-apa jihad. Jihad ni maksudnya buat sesuatu tu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan kerana nak meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berhenti pada ayat ni dululah. Ada apa-apa soalan nak tanya, kita boleh bincang di sini. Ada nak tanya? Jadi kita ambil daripada ayat 19. Kemudian ayat sampailah ayat ke-24 tadi. Okay. Ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya dulu kalau ada. Masa ada lebih kurang 5 minit ni. Ada? Tak ada? Ada Ustaz pada padan, Ustaz letih tak? Berasak dah Ustaz. Okey. Jadi inilah beberapa ayat yang kita bincang. Secara umumnya kita buatkan kesimpulan. Kita membincangkan pada hari ini tentang siapakah orang yang layak untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram ni dia berkait dengan ayat sebelum tu. Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah. Allah Taala kata orang musyrik ni tak layak nak mengimarahkan. Mengimarah maksudnya memakmurkan. Kita sebut sama kan, guru takmir. Memakmurkan, Pahang Darul Ma'mur daripada perkataan imarah. Bukan perkataan imarah, memakmurkan, menyuburkan rumah Allah. Suburkan rumah Allah ada dua bentuk. Yang pertama, menyuburkan rumah Allah dengan menjaga binaannya dan menjaga material, benda-benda hak duduk dalam rumah Allah. Yang kedua, menyuburkan rumah Allah daripada segi maknawi, iaitu menyuburkan dengan majlis ilmu. Ini salah satu daripada bentuk menyuburkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah Ta'ala, orang musyrik tak layak memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Siapa yang layak memakmurkan rumah Allah? Iaitu muka surat ayat yang ke-18. Kita kena ingat situ. Innama, kalau orang tanya apakah ciri-ciri muammir masajid Allah, orang yang mentakmirkan rumah Allah? Yang pertama, man amana billah, orang yang beriman pada Allah, wa aqawal yaumil akhir, beriman dengan adanya hari pembalasan,
wa aqamas solah, hak jenis takis sejid semua kan, wa ataz zakah, yang menjaga zakat, wa lam yakhsha illallah, yang tidak takut selain daripada Allah Subhanahu wa taala, fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka itu menjadi orang yang mendapat hidayah. Kita dah sebut tentang asa, ingat tak minggu lepas? Siapa ingat perbahasan minggu depan? Asa ni maksudnya mudah-mudahan. Mudah-mudahan kalau kita bercakap kepada makhluk, dia bermaksud benda yang kita kemungkinan berlaku, kemungkinan tak berlaku. Saya cakap, kalau saya ada duit 10,000, mudah-mudahan saya menjadi seorang yang dermawan, contoh. Tak, belum tentu. Dia panggil belum tentu lagi. Tak boleh 10k tangan sedebok, cakap sedap lah. Boleh, rasa tak apa kot, guna sikit kan, sebahagian. Tak, dema tu dema, tapi banyak mana tu. Kan? Jadi mudah-mudahan yang duduk pada makhluk ni tak kuat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bila digunakan perkataan mudah-mudahan, dia sandarkan kepada diri dia nak beritahu, mudah-mudahan aku tak sama macam kamu. Mudah-mudahan kamu boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku, tapi mudah-mudahan aku, mesti kamu akan menjadi orang yang mendapat hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ada 5 ciri-ciri tu yang disebut tadi tu. Fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Kemudian ayat pada hari ini kita bincangkan tentang golongan yang saling berbalah di kalangan orang Arab. Dak duduk bersohor dengan pekerjaan masing-masing. Saya tukang bagi minum kepada para hujaj. Kaabah ni, kunci Kaabah saya, kalau saya tak buka ni, saya tak maka orang tak boleh duduk beribadah di sini. Dia bersohor. Tak, seolah-olah macam apa dia? Macam orang leni lah. Contoh, kalau dia jaga masjid, dia berasa macam masjid tu hak dia punya. Padahal Allah Ta'ala punya. Contoh, bukan masjid ni lah, masjid tempat lain. Dia contoh je sini, tunjuk sini kan. Tak. Masjid, kunci masjid ni duduk tangan saya. Kalau saya tak buka, awak tak boleh semayang lah ke ni? Seolah bersohor dengan kedudukan. Tapi sebenarnya bukan itu yang sepatutnya kita layak untuk kita bersohor ataupun kita berbangga. Tak perlu bangga dengan benda-benda macam tu. Tapi kita sepatutnya merasa bangga maksudnya bukan sombong. Kita merasa terharu apabila kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa dia? Untuk beriman kepada Allah dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah dengan ayat yang ini, Allah Taala menegah kita daripada menjadikan orang kafir ini sebagai bitanah, iaitu orang kepercayaan. Kawan boleh, tidak ada masalah berkawan, tapi menjadikan orang kafir sebagai orang kepercayaan sungguh-sungguh, maka itu perlu kepada berhati-hati dan berwaspada kamu. Kerana mereka bertindak berasaskan kepada keuntungan duniawi. Adapun mereka nak supaya kita bertindak berasaskan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar tu dulu, ya. Boleh insya-Allah. Okey. Nabi berjalan laju, Nabi berjalan, bagi Nabi itu biasa je. Tapi kita kok berasa laju. Contoh inilah orang muda jalan dengan orang sakit lutut. Contoh. Mudah gitu kita nak faham kan. Orang muda berjalan berasa biasa je, tapi orang yang ada sakit lutut jangan kata apa dia. Tak usah laju sangat. Jadi umpamanya gitu kita nak faham mudah. Maksudnya apa dia? Nabi berjalan tu sahabat berasa macam laju Nabi berjalan. Itulah perumpamaan mudah kita nak faham. Okey, tak ada dah. Okey, jadi rasanya cukup sekadar tu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang daripada kelemahan diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.